Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid. Okey, diharapkan semua murid dalam keadaan sihat untuk menjalani PDPR kita pada pagi ini. Baiklah, semua murid-murid diminta membuka buku teks Sains tahun 3 muka surat 64. Surat 64. Okey, kita akan belajar hari ini tentang tajuk kegigian haiwan. Okey, pada minggu lepas kita dah kenal haiwan karnivor, haiwan herbivor dan juga haiwan omnivor. Okey, pada hari ini kita nak mengenali jenis-jenis gigi pada haiwan-haiwan ini. Lebih senang ataupun lebih senang macam tu ya. Maksud dia kegigian haiwan ni maksudnya kita nak mengenali jenis-jenis gigi haiwan karnivor, haiwan herbivor dan juga haiwan omnivor. Okey, sekarang kita rujuk kepada buku teks. Tahukah kamu haiwan mempunyai kegigian yang berbeza? Okey, semua haiwan dia mempunyai jenis gigi yang berbeza mengikut tabiat pemakanan dia, haiwan ni. Okey, mengikut tabiat pemakanan haiwan ni. Okey, kita pergi kepada kegigian haiwan karnivor dahulu. Okey, mempunyai taring yang lebih tajam berbanding dengan haiwan lain. Okey, tengok gambar tu, gambar tengkorak tu. Taring dia lebih tajam. Lepas tu sangatlah panjang. Taring dia sangat panjang. Gigi taring yang tajam ini memudahkan haiwan karnivor mengoyakkan daging yang dimakan. Kenapa gigi dia tajam? Sebab taring dia tajam sebab dia senang nak koyakkan daging. Sebab haiwan karnivor hanya makan haiwan lain, dia hanya makan daging. So gigi dia semua kena taring. Geraham gigi yang semuanya tajam-tajam. Gigi dia semua tajam. Taring dia pula panjang. Semua gigi dia semua taring. Okey, boleh? Dapat? Alright. Okey, kemudian haiwan herbivor. Haiwan herbivor ni haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Mempunyai gigi kacip yang kuat untuk memotong tumbuh-tumbuhan. Gigi kacip dia ada gigi kacip. Gigi kacip dia kuat. Lepas tu gigi kacip dia panjang. Gigi kacip dia panjang. Okey, haiwan herbivor juga mempunyai gigi geraham yang lebih besar untuk melumatkan tumbuh-tumbuhan yang dimakan supaya mudah ditelan. Gigi geraham dia besar-besar. Maknanya haiwan herbivor ni hanya ada gigi kacip dan gigi geraham saja. Gigi kacip dia kuat, panjang, senang nak potong tumbuh-tumbuhan sebab makan tumbuhan, senang nak potong rumput, daun, dahan. Okey, kemudian dia mempunyai geraham yang besar supaya dia senang nak menghancurkan makanan tu. Untuk mudah ditelan. Okey, dapat ya? Okey, kemudian haiwan omnivor. Haiwan omnivor mempunyai gigi kacip untuk memotong makanan, mempunyai gigi taring untuk mengoyakkan daging dan juga mempunyai gigi geraham untuk melumatkan makanan. Okey, haiwan omnivor ni jenis gigi dia sama macam manusia, ada kacip, ada taring dan juga ada geraham. Ini contoh monyet. Okey, haiwan monyet. Dia ada sama, fungsi dia pun sama. Kacip untuk memotong makanan, sama macam manusia. Taring untuk mengoyakkan daging dan gigi geraham untuk melumatkan makanan. Okey, dia sama juga dengan manusia juga. Ada 3 jenis gigi. Sebab kacip untuk potong makanan tu macam tumbuh-tumbuhan ke daging ke kan, untuk potong. Itu taring tu guna untuk mengoyakkan daging. Gigi taring dia panjang sedikit lah. Dan ada geraham untuk melumatkan makanan tu, dia untuk hancurkan makanan tu. Okey, cikgu ni tanya, bandingkan kegigian haiwan karnivor, herbivor dan omnivor. Haiwan karnivor, herbivor dengan omnivor tak sama. Tak sama. Karnivor kebanyakannya giginya semua taring. Herbivor dia ada kacip dengan geraham sahaja, taring tak ada. Dan haiwan omnivor ada semua 3 jenis gigi ni pada haiwan omnivor ni.
Okey, kita beralih kepada surat 65. Sekiranya haiwan punya gigi yang tidak sesuai dengan tabiat makannya, apakah yang mungkin berlaku? Cuba perhatikan situasi di bawah. Contohnya haiwan herbivore, tapi dia ada gigi taring macam harimau. Tengok, susahnya nak potong rumput ni. Maknanya tak boleh, tak sesuai lah kalau haiwan herbivore tu dia ada gigi dia macam haiwan karnivor. Sebab haiwan herbivore ni dia makan tumbuhan, dia perlukan gigi kacip untuk potong. Tapi kalau gigi taring tak boleh nak potong rumput. Mengapakah kambing di atas tidak dapat memotong rumput dengan mudah? Sebab tak ada gigi kacip. Gigi kacip ni tugas dia memotong rumput-rumput. Okey, kita tengok pula haiwan karnivor ni, tapi gigi dia di gigi herbivore. Susahnya nak koyakkan daging. Patah gigi dia kalau guna gigi herbivore untuk makan daging. Patah gigi singa ni. Susahnya nak koyakkan daging ni. Sebab haiwan karnivor dia koyak guna gigi taring dia. Lepas tu hancur-hancurkan guna gigi taring dia juga. Gigi yang tajam dalam mulut dia. So tak boleh lah. Kemudian haiwan omnivore. Haiwan omnivore, tengok orang hutan ni, dia makan. Gigi saya mengoyakkan ikan ni dengan mudah, tapi gigi saya tak boleh potong buah pisang. Mungkin haiwan omnivore kalau dia gigi dia macam karnivor, mungkin boleh makan daging dia. Tapi kalau untuk makan tumbuh-tumbuhan tak boleh. Dia tak boleh nak potong pisang tu. Tak boleh nak potong buah pisang tu guna gigi dia. Mengapakah orang hutan di atas dapat makan ikan dengan mudah tetapi sukar untuk makan buah pisang? Mengapakah gigi haiwan herbivore, karnivor dan berbeza tabiat makanannya? Kenapa haiwan herbivore, karnivor, omnivore dan berbeza mengikut tabiat makanannya? Kerana setiap makanan tu dia berbeza-beza lah. Makanan macam daging perlukan gigi taring. Kalau macam tumbuhan perlukan gigi kacip. Sebab tu gigi haiwan-haiwan ni, herbivore, karnivor dan juga omnivore, berbeza gigi dia berdasarkan tabiat pemakanannya. Sebab memudahkan dia makan, untuk memudahkan dia makan mengikut tabiat dia. Kalau haiwan tu makan daging, mesti gigi dia gigi taring banyak. Kalau haiwan tu makan tumbuh-tumbuhan, mesti dia ada gigi kacip dengan gigi geraham. Kalau haiwan tu omnivore, mesti dia ada gigi kacip, taring dan juga geraham. Okey, dah selesai topik ni, kita akan pergi ke topik yang seterusnya. Okey, perubahan tabiat pemakanan haiwan. Okey, berlaku juga perubahan tabiat pemakanan kepada haiwan-haiwan ni. Ini sebagai contoh dalam buku teknik ni, sebagai contoh. Beruang secara semula jadi ialah haiwan omnivore. Beruang ni dia makan tumbuh-tumbuhan dan makan haiwan lain. Secara semula jadinya semua beruang adalah omnivore. Namun, beruang kutub telah mengalami perubahan tabiat pemakanannya. Beruang kutub dia tak sama dengan beruang-beruang lain. Beruang kutub dikelaskan sebagai haiwan karnivor. Haiwan karnivor pula. Okey, beruang kutub haiwan karnivor pula kerana hanya makan haiwan lain. Beruang kutub hidup di kawasan kutub yang sejuk dan diliputi ais. Kawasan kutub ni kawasan yang sejuk, salji je, putih je kawasan dia. Tiada tumbuh-tumbuhan yang boleh tumbuh di kawasan kutub. Oleh sebab itu beruang kutub hanya boleh makan haiwan lain. Itu dah berubah dah tabiat pemakanan haiwan tu. Beruang tu daripada omnivore dah menjadi karnivor, hanya kepada beruang kutub lah. Sebab dekat kutub tak ada tumbuh-tumbuhan. Tak ada tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan oleh beruang kutub ni. Okey, tengok gambar tu. Dia makan ikan. Beruang kutub tu dia makan ikan ataupun makan anjing laut. Itulah makanan dia dekat kutub tu. Okey, tumbuh-tumbuhan, madu ke, buah-buahan ke tak ada. Kalau beruang lain, dia makan dua-dua. Macam beruang grizzly tu yang kat atas tu. Dia makan ikan, dia makan buah apple, dia makan madu. Okey, nampak ya? Okey, so sampai di situ saja PDPR kita untuk hari ini. Kita akan sambung dalam video seterusnya untuk perbincangan latihan. Okey, semoga mendapat manfaat daripada video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga semua sihat, insya-Allah.